Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terlebih dahulu saya mengambil kesempatan mengucapkan tahniah dan syabas kepada semua pelajar baru Pusat Asasi yang telah diterima memasuki Pusat Asasi UiTM Cawangan Selangor kampus Ringkil ini. Terlebih dahulu saya memperkenalkan diri saya Inspektor Poli Bantuan Muhammad Saiful Mekam Zaman, merupakan Ketua Unit Poli Bantuan UiTM Cawangan Selangor kampus Ringkil. Saya merupakan alumni UiTM dalam jurusan Ukur Bangunan di Fakulti Seni Bina Perancangan dan Ukur di UiTM Shah Alam. Sedikit pengalaman berkenaan kerja saya, memulakan kerjaya saya di UiTM pada tahun 2010 di UiTM Cawangan Selangor kampus Puncak Alam, kemudian dipindahkan ke UiTM Cawangan Selangor kampus Puncak Perdana pada tahun 2012. Kemudian saya ditukarkan lagi ke UiTM Shah Alam pada tahun 2013. Kemudian saya dipindahkan ke UiTM Cawangan Selangor kampus Ringkil ini pada 16 bulan 1 2020 yang lepas. Tujuan taklimat keselamatan ini diadakan adalah untuk memberi sedikit maklumat, informasi dan panduan-panduan dan peraturan yang pelajar perlu patuhi sewaktu berada di dalam kampus nanti. Pelajar akan didedahkan sebersikap berkenaan dengan tugas-tugas dan fungsi poli bantuan di dalam kampus dan sewaktu di luar kampus nanti. Untuk memastikan penguatkuasaan dijalankan di dalam kampus, poli bantuan memerlukan punca kuasa untuk memastikan apa-apa yang dilakukan, tindakan yang dilakukan oleh polis bantuan tidak menyalahi peraturan dan undang-undang yang telah ditetapkan oleh Kerajaan Malaysia. So semua anggota poli bantuan sama ada berpakaian uniform ataupun pakaian periman yang menunjukkan kad kuasa mereka adalah diberi kuasa untuk menahan ataupun menyoal siasat mana-mana pelajar yang melakukan kesalahan ataupun melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak universiti. Empat punca kuasa yang saya pecahkan itu adalah iaitu ATA punca kuasa yang kami guna pakai adalah ATA tu termasuk ATA 174, ATA dadah berbahaya dan racun. Yang kanun kesesaan kita gunakan dua punca kuasa iaitu kanun kesesaan dan kanun prosedur jenayah. Dua-dua kanun ini digunakan untuk sekiranya berlaku peraturan yang pelajar-pelajar yang melanggar dan membuat jenayah di dalam kampus, seperti mencuri ataupun mengugut, memeras dan lain-lain seperti jenayah-jenayah yang kerap berlaku di luar. Selain itu, punca kuasa yang poli bantuan gunakan adalah perkeliling universiti yang sentiasa diupdate oleh sama ada perkeliling daripada Naib Chancellor ataupun perkeliling dari TNC dan pengarah Pusat Asasi sendiri. Untuk pengetahuan semua pelajar, fungsi dan peranan poli bantuan UiTM di dalam kampus ataupun di luar kampus boleh dibahagikan kepada tiga tugas utama, iaitu kawalan aman, penguatkuasa peraturan dan siasatan. Bagi fungsi kawalan aman, kebanyakannya poli bantuan ditugaskan untuk membuat kawalan perimeter dan kawalan keluar masuk di setiap kampus bagi memastikan keluar masuk warga UiTM ataupun pelawat itu dipantau dan diselia dengan baik supaya apa-apa kejadian yang tidak begini akan berlaku. So pintu merupakan pandang pertama kepada universiti. Jadi apa-apa pun berlaku di dalam kampus bermula dari pintu, dan poli bantuan ditugaskan untuk memastikan apa-apa keluar masuk direkodkan di pintu. Selain daripada itu, poli bantuan ditugaskan juga untuk memastikan kawasan lalu lintas di dalam kampus dalam keadaan terkawal pada setiap waktu puncak, dan segala kawasan-kawasan parking diselia baik oleh poli bantuan.
Selain daripada itu, polis bantuan juga ditugaskan untuk memastikan pelajar-pelajar yang berada di dalam kolej dalam keadaan selamat dan tidak ada rasa khuatir berada di dalam kampus, di dalam kolej waktu menjalankan kuliah. Selain itu, polis bantuan juga terlibat dalam menguat kuasa peraturan, terutamanya peraturan-peraturan yang melibatkan sasia rupa diri, melibatkan apa-apa sebagai contohnya apa-apa pelajar untuk menggunakan kemudahan perlu mengikut peraturan-peraturan atau ketetapan yang telah ditetapkan oleh pihak universiti. Selain itu, polis bantuan juga apabila pelajar melakukan kesalahan ataupun melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh universiti, pihak polis bantuan akan melakukan siasatan dan mengemukakan pelaporan kepada tata tertib pelajar untuk dikenakan tindakan yang sewajarnya lah. Okey. Okey, saya teruskan dengan peraturan am di dalam kampus. Okey, saya pecahkan peraturan am di dalam kampus kepada tiga perkara, iaitu peraturan am di dalam kolej, peraturan lalu lintas dan peraturan sasia rupa diri pelajar. Okay, berkenaan peraturan am di dalam kolej, berkenaan dengan polis bantuan, kita menitik beratkan berkenaan keluar masuk pelajar, di mana pelajar asasi UiTM kampus Dengke ni dibenarkan berada di luar kampus sehingga jam 11 malam. So sebelum 11 malam, jadi semua pelajar tidak dibenarkan keluar selepas 11 malam kecuali kecemasan yang telah dibenarkan atau mendapat surat kebenaran dari pihak SRK kolej ataupun pengetua kolej. Jadi untuk makluman, waktu lawatan ibu bapa ke kolej adalah pada dari Isnin hingga Jumaat adalah pada pukul 4.30 petang sehingga pukul 8 malam. Dan hari Sabtu pada 8 pagi hingga jam 8 malam. Pada hari Ahad dan cuti umum adalah pada pukul 8 pagi hingga 8 malam. So 3 waktu ni yang dibenarkan pelajar, ibu bapa pelajar ataupun pelawat datang untuk melawat pelajar di dalam kampus. Bagi peraturan lalu lintas, pelajar tidak dibenarkanlah membawa kenderaan ke dalam kampus, sama ada motosikal ataupun kereta pun tak dibenarkan, semua tak dibenarkan. Pelajar dibenarkan untuk dibenarkan berjalan di sekitar kampus. Kita dan kenderaan-kenderaan tak dibenarkan lah masuk ke dalam. Kenderaan-kenderaan sendiri tak benar. Tapi banyak pengalaman saya di Dengke ni, pelajar membawa kereta dan meletakkan kenderaan di luar kawasan kampus yang membahayakan kenderaan sendiri, sebab di luar kawasan polis bantuan tidak mengambil di bawah kuasa polis bantuan untuk membuat pemantauan kenderaan-kenderaan pelajar di sana. Ada kes yang berlaku di mana kenderaan-kenderaan pelajar telah dipecah dan telah dicuri pun ada tayar. Jadi pastikan pelajar tidak membawa kenderaan dan pelajar boleh mengambil Grab yang telah untuk e-hailing kita hanya benarkan di depan pos utama UiTM kampus Dengke lah. Bagi sasia rupa diri, pelajar pelajar perlu mengikuti peraturan yang telah di sini saya keluarkan sebuah sedikit. Mungkin daripada SCP pun telah maklumkan berkenaan dengan sasia rupa diri, dan saya secara amnya memaklumkan sekali lagi untuk memberi maklumat sekali lagi berkenaan dengan
peraturan-peraturan pemakaian di dalam kampus supaya pelajar dapat patuhi untuk tidak dikenakan tindakan tertib di dalam kampus nanti. Okay, saya teruskan lagi. Saya teruskan kepada isu-isu semasa di dalam kampus atau di luar kampus yang selalu berlaku kat atas pelajar. So, berikut adalah senarai isu-isu semasa yang berada di dalam kampus. Yang pertama, ragut dan pukau lah. Benda ni berlaku ketika pelajar bergerak keluar untuk mencari barang-barang ataupun bergerak keluar untuk ada urusan peribadi masing-masing. Jadi saya mengingatkan pelajar-pelajar supaya memastikan pergerakan keluar pelajar itu dimaklumkan oleh college, staff resident college, ataupun membuat makluman untuk kepada poli bantuan di depan pos untuk sistem yang keluar masuk pelajar itu. Pelajar perlu membawa kad pelajar sepanjang masa untuk ditouch supaya kita tahu waktu bila keluar masuk pelajar, keluar dan masuk pelajar. Seterusnya, kehilangan barang peribadi biasanya berlaku di dalam kolej berkenaan dengan pelajar banyak membuat berlaku cuai ke atas barang-barang sini. Sebagai contohnya, ketika pelajar ketika pelajar tidur meninggalkan laptop di meja dan pintu tak berkunci, memudahkan memberi peluang kepada pencuri-pencuri untuk mencuri barang-barang peribadi berkenaan. Kebanyakannya kecuaian yang berlaku disebabkan pelajar saling mengharapkan antara satu sama lain di dalam bilik. Tetapi bila sebagai contohlah, pelajar pergi ke kelas, pelajar yang lain tu mengharapkan yang kawan dia berada di dalam kolej, dan benda ini berlaku dan ada pelajar ataupun pencuri yang masuk mengambil tanpa disedari sewaktu pelajar tidur. Jadi saya mengarahkan agar pelajar mengambil berat ataupun memastikan barang-barang berharga dan barang-barang yang bernilai barang-barang bernilai peribadi pelajar perlu sentiasa disimpan di tempat yang betul dan dikunci dengan rapi supaya kejadian-kejadian kecurian ni dapat dikurangkan ataupun tidak berlaku. Yang ketiga, berkenaan dengan penipuan internet ni berlaku bila ada pelajar yang di luar keluar untuk mendapatkan ataupun membeli barang-barang secara atas talian yang diragui. Di sini diingatkan untuk pastikan pelajar-pelajar semua memastikan semua berkenaan dengan pembelian-pembelian ataupun pihak internet ni perlu disemak dengan teliti, diperiksa dengan teliti adakah apa-apa berkenaan dengan pembelian internet tu adalah sahih ataupun tidak. Sekiranya pelajar meragui, bolehlah berjumpa ataupun menghubungi poli bantuan untuk mendapatkan maklumat secara am berkenaan dengan kes-kes penipuan internet yang berlaku sehingga kini. Selain daripada itu, ada juga kes-kes penyalahgunaan data yang sering berlaku di dalam kampus yang kita amat titik beratkan. Kita akan biasanya poli bantuan akan membuat pemeriksaan ataupun operasi berkala berkenaan dengan penyalahgunaan data, akan membuat operasi bersama dengan staff resident college SRK supaya apa-apa berkenaan dengan penyalahgunaan data ni dapat dihindari di dalam kampus kita. Selain dari itu, ada juga beberapa pelajar yang mengikuti ataupun mengikuti perhimpunan haram di luar kampus, di mana benda itu menyalahi undang-undang dan peraturan yang telah ditetapkan oleh kerajaan. So ini contohlah panduan awal keselamatan pelajar baru. Jangan bawa wang. Jangan bawa wang tunai yang berlebihan waktu keluar. Lindungi nombor PIN kat ATM.
jangan bawa barang kemas, jangan biarkan telefon bimbit dan gadget dicas tanpa penguasaan. Ini yang selalu berlaku, telefon, laptop ditinggalkan kat atas meja. So kita tak tahu siapa yang keluar masuk di atas, kita tak tahu siapa yang mencuri, sebab pemantauan CCTV hanya diadakan di bawah kawasan laluan keluar masuk akses ke dalam bangunan. Jangan mudah memberi nombor telefon kepada individu yang tak dikenali. Ini yang saya cakap tadi ni, penipuan internet, penipuan salah laku melibatkan telekomunikasi ni yang sukar untuk kita untuk pelajar sekiranya berlaku perkara-perkara seperti ini, pelajar perlu segera menghubungi ataupun hadir ke pejabat poli bantuan untuk membuat laporan. Ini saya sediakan laporan talian hotline Pusat Kawalan Poli Bantuan, iaitu 03-8924-5554. Waktu perkhidmatan 24 jam. So pelajar boleh hubungi kami bila-bila masa sekiranya berlaku apa-apa masalah melibatkan keselamatan. Talian yang boleh dihubungi selain daripada 554 adalah waktu pejabat, kaunter perkhidmatan kita iaitu 03-8924-5556, dan pos kawalan utama iaitu 03-8924-5551. Pos utama ni kita di kamp perniagaan ada dua pintu keluar masuk, tapi kita gunakan yang utamanya di pintu utama lah. Untuk apa-apa kejadian, anda akan boleh hubungi terus juga ke pintu utama di talian yang saya telah nyatakan tadi. Okey, itu saja taklimat berkenaan dengan aspek keselamatan yang perlu pelajar patuhi di dalam kampus. Pastikan keselamatan kampus. Kami Poli Bantuan memastikan anda semua sentiasa dalam keadaan selamat dan selesa berada di dalam kampus Dengke ini. Selain itu, kami mengharapkan kerjasama daripada semua pelajar supaya mematuhi peraturan, menghindari dari melakukan kesalahan-kesalahan jenayah di dalam kampus, untuk memastikan sekiranya berlaku kes-kes yang melibatkan jenayah ni melibatkan impak yang tinggi ke atas pembelajaran pelajar sendiri. So itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. So semoga kita berjumpa lagi di kampus nanti, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih.